Mohon perhatian bagi memastikan seminar pendidikan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Para hadirin diingatkan untuk memastikan mikrofon anda berada dalam keadaan senyap. Kerjasama para hadirin amatlah dihargai. Terima kasih. Melati guntung tumbuh melata, sayang melba di pohon cemara. Selamat sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa mengikuti seminar kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya para hadirin yang dikasihi sekalian, selamat datang saya ucapkan ke seminar pendidikan kita pada hari ini yang bertajuk Pengurusan Pembelajaran Murid Mempengaruhi Keberkesanan PDPR, yaitu satu topik yang sememangnya amat menarik untuk dibahaskan pada hari ini. Baiklah hadirin yang disayangi sekalian, sebelum kita memulakan seminar pendidikan kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maslia Jimis, selaku moderator anda pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum kita mengupas lebih lanjut berkenaan tajuk seminar kita pada hari ini, suka saya untuk memperkenalkan secara ringkas barisan para panel kita pada hari ini. Yang pertama, yang berusaha Puan Pengetua Tahira binti Bakar selaku Pengetua Sekolah SMK Lubuk Merbau dan bertindak sebagai panel yang pertama kita pada hari ini. Apa kabar Puan Pengetua? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan saudari? Baik. Baiklah, Puan Pengetua SMK Lubuk Merbau ini, Lubuk Merbau Pendang Kedah ini sebenarnya seorang guru yang berpengalaman dan telah memegang jawatan sebagai pengetua 5 tahun dan amat berpengalaman dalam pengurusan pembelajaran murid. Baiklah, yang seterusnya kita berkenalan pula dengan Guru Panitia Bahasa Melayu Sekolah SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur selaku panel kedua kita pada hari ini. Selamat datang Cikgu. Dan kita beralih pula kepada panel kita yang ketiga iaitu Cikgu Soleha yang merupakan seorang guru cemerlang Bahasa Melayu juga dari SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Apa kabar Cikgu Soleha? Baik, Alhamdulillah. Untuk saya ucapkan terima kasihlah kerana menjemput saya pada webinar hari ini. Terima kasih, selamat datang Cikgu Soleha. Okey, dan panel kita yang terakhir pada hari ini iaitu Puan Siti Nur Hidayah yang merupakan pengerusi PIBG bagi Sekolah SMK Lubuk Merbau Pendang Kedah dan bertindak selaku panel kita yang keempat hari ini. Apa kabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Selamat datang. Panel-panel yang kita hadirkan pada hari ini ialah antara individu yang mempunyai pengetahuan dan juga memiliki pengalaman berkaitan isu ataupun tajuk seminar kita pada hari ini iaitu pengurusan pembelajaran murid mempengaruhi keberkesanan PDPR. Baiklah hadirin sekalian, pandemik COVID-19 dan norma baru dalam pendidikan sememangnya boleh dikatakan memberikan cabaran yang luar biasa kepada guru-guru sekolah. Begitu juga dengan murid-murid sekolah apabila guru-guru perlu menyediakan pembelajaran dan juga pengajaran yang sesuai berdasarkan keadaan semasa. Oleh itu, melihat kepada situasi semasa ini, timbullah isu berkaitan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR, iaitu menjurus kepada bagaimanakah pihak sekolah membuat pengurusan pembelajaran murid semasa PDPR dijalankan. Elemen penting yang perlu dititik beratkan bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan juga pembelajaran murid. Seterusnya, masalah-masalah yang dihadapi serta langkah penambahbaikan daripada pihak sekolah itu sendiri. Bagi menangani isu dan juga hal ini kerana pengurusan pembelajaran murid ini secara bersemuka berbeza dengan pengurusan pembelajaran murid secara atas talian. Oleh itu, berdasarkan isu yang dibangkitkan oleh masyarakat yang lebih berbaur kerisauan di kalangan ibu bapa berkaitan prestasi anak-anak mereka semasa pandemik COVID-19 ini,
Maka wujudlah ide cetusan daripada pihak sekolah sendiri untuk mengadakan seminar pendidikan ini yang bertajuk Pengurusan Pembelajaran Murid Mempengaruhi Keberkesanan PDPR. Seminar hari ini sememangnya tidak lain tidak bukan bagi memberikan kupasan dan juga penerangan secara terperinci berkaitan isu yang diketengahkan ini. Oleh itu, tanpa membuang waktu, saya menjemput panel kita yang pertama, iaitu Pengetua Sekolah SMK Lubuk Merbau Pendang Kedah, Puan Tahira, untuk memberikan sedikit gambaran kepada kita tentang apakah definisi pengurusan pembelajaran murid dan juga bagaimanakah hendak mengendalikan ataupun menguruskan pembelajaran murid dari perspektif pengetua yang amat berpengalaman dalam menguruskan sekolah, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan pembelajaran murid. Silakan panel kita yang pertama. Baiklah, terima kasih kepada Cik Masliah sebagai moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton yang hadir pada waktu ini. Berbalik kepada soalan yang diajukan, apa itu sebenarnya pengurusan pembelajaran murid? Sebelum kita lihat apa itu pengurusan pembelajaran, terlebih dahulu mari kita lihat apa itu sebenarnya pengurusan. Baiklah, menurut Harlan Cohen 1972, pengurusan ditakwilkan sebagai satu seni melakukan kerja melalui dan bersama orang lain dalam suatu kumpulan yang sengaja diadakan. Maksudnya di sini, pengurusan itu adalah satu perkara yang dilakukan oleh seseorang atau kumpulan orang untuk mengatur dan menguruskan suatu perkara. Contohnya di sini, pengurusan pembelajaran. Apa yang diatur di sini ialah proses pembelajaran tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan pengurusan. Seterusnya, mari kita lihat pula apa itu pengurusan pembelajaran. Baiklah, menurut Nurlia Muhammad 2012, pengurusan pembelajaran adalah proses merancang pengajaran dan pembelajaran agar mencapai matlamat, menentukan dan memberi garis panduan perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh guru, menentukan mata pelajaran yang diajar oleh guru mengikut memimpin dan memberi inspirasi kepada guru dan mengawal aktiviti serta memantau pelaksanaan agar ianya berjalan sebagaimana yang telah dirancangkan. Secara mudahnya, pengurusan pembelajaran ini ialah proses merancang pembelajaran yang ingin dilaksanakan agar murid mencapai tahap pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengurusan pembelajaran ini boleh membantu guru untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan tersebut teratur dan tersusun. Kebanyakan pengurusan pembelajaran ini adalah berada di bawah tanggungjawab pihak sekolah dan guru. Tetapi memandangkan keadaan kita sekarang, iaitu berlakunya penularan COVID-19, semua pihak iaitu ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri perlu memberi kerjasama dan memainkan peranan untuk menguruskan pembelajaran murid ini agar kita dapat mencapai keberkesanan pembelajaran. Saya akan sentuh beberapa aspek penting dalam pengurusan pembelajaran, iaitu aspek pengurusan murid, pengurusan sumber, pengurusan bilik darjah, peranan kepimpinan dan organisasi sekolah, pelaksanaan kurikulum di sekolah yang seimbang dan tidak ketinggalan, penglibatan guru pelatih dalam pengurusan. Kesemua aspek ini perlu dilakukan oleh guru bagi memastikan keberkesanan PDPR ataupun PDP dilakukan. Guru sangat memainkan peranan penting dalam menguruskan pembelajaran ini dengan memastikan murid bersedia untuk belajar. Kemudian untuk guru mengukur prestasi murid tersebut.
dan juga menyediakan bahan yang bersesuaian dengan tahap murid serta memastikan kelas berjalan dengan lancar. Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa pengurusan pembelajaran ini adalah aspek penting dalam yang perlu dititik beratkan dalam proses pengajaran. Baiklah, untuk soalan yang kedua iaitu apakah tugas pengetua dalam pengurusan murid? Baiklah, yang pertama kita boleh lihat dari segi aspek pengurusan iaitu pengurusan sumber dan juga bidik darjah. Seperti mana yang anda sedia maklum, sekolah yang saya berkhidmat adalah sekolah luar bandar. Jadi terdapat beberapa kekurangan yang kita boleh lihat dari segi prasarana jika dibandingkan dengan sekolah di bandar. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memastikan sekolah mempunyai prasarana yang baik ataupun pada tahap yang maksimum dengan menyediakan keperluan-keperluan fizikal untuk contohnya seperti kelas yang selesa, tempat rehat, peralatan sukan yang mencukupi dan sebagainya. Kenapa pengurusan untuk keperluan-keperluan fizikal ini penting? Kerana kemudahan fizikal yang mencukupi ini memberi suasana pembelajaran yang kondusif kepada pelajar. Penyediaan tempat yang selesa merupakan salah satu aspek yang perlu dalam pengurusan murid tersebut. Seterusnya, yang kedua adalah memastikan guru-guru mengikut proses ataupun berada dalam landasan yang betul untuk membuat persediaan untuk mengajar. Salah satu aspek pengurusan pembelajaran murid ini adalah membolehkan keberkesanan PDPR itu adalah dengan membuat persediaan awal. Contohnya seperti perkara yang sering dilakukan itu adalah menyediakan rancangan pengajaran harian ataupun kita panggil RPH dengan betul, menyediakan bahan-bahan yang sempurna dan bersesuaian dengan kelas yang mereka ajar. Perancangan awal ini boleh membolehkan kelas itu dijalankan dengan tersusun tanpa masalah. Proses pembelajaran itu juga lebih menarik kerana tidak ada sebarang, kita boleh cakap sebarang masalah ataupun benda-benda lain yang mengganggu. Jadi tugas pengetua ini lebih kepada memantau dan menyedia guru-guru bagi memastikan perancangan pengajaran itu bertetapan dengan rancangan yang telah ditetapkan agar pencapaian murid itu mencapai tahap yang diinginkan. Saya juga sebagai pengetua tidak terlepas untuk masuk mengajar murid-murid. Jadi penyediaan rancangan yang rapi untuk mengajar ini perlu dilakukan agar sesi PDP dan PDPR berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Di samping itu juga perlu sentiasa memantau pergerakan organisasi sekolah agar sentiasa teratur dan mengikut proses yang telah ditetapkan. Ini adalah beberapa tugas dan juga peranan yang dimainkan oleh pengetua. Okey, itu sahaja yang boleh saya kongsikan. Saya kembalikan kepada Cik Masliah selaku moderator kita pada hari ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua selaku panel pertama kita hari ini atas serba sedikit perkongsian yang amat menarik sebentar tadi berkaitan dengan definisi pengurusan pembelajaran murid dan juga bagaimana untuk mengendalikan ataupun menguruskan pembelajaran murid itu tadi. Seterusnya, kita beralih pula kepada Guru Panitia Bahasa Melayu dari SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur selaku panel kedua kita pada hari ini yang mana amat berperanan bagi memastikan guru-guru Bahasa Melayu sentiasa selari untuk memastikan pengurusan pembelajaran murid semasa PDPR ini berjalan dengan lancar. Baiklah, Cikgu Sazwani selaku Guru Panitia Bahasa Melayu, apakah aspek atau elemen penting yang perlu dititikberatkan oleh seorang guru
bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran secara PDPR berjalan dengan baik. Saya persilakan Cikgu Sazwani untuk memberikan pendapat dan juga kupasan berkenaan soalan yang diberikan. Terima kasih saudari moderator Cik Maslia. Sebelum saya menjawab soalan yang diberikan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Cikgu Sazwani, guru Bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak Kuala Lumpur yang mengajar murid menengah rendah dan menengah atas. Saya juga merupakan guru penitia Bahasa Melayu di sekolah tersebut. Baiklah, menjawab kepada soalan yang diutarakan, aspek penting yang perlu dititik beratkan oleh seorang guru dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran secara PDPR agar berjalan dengan baik adalah guru perlu kreatif mengajar. Hal ini demikian adalah untuk memastikan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Kita sedia maklum bahawa pandemik menyebabkan guru berdepan dengan cabaran kerana daripada mengajar secara bersemuka kini berubah kepada secara dalam talian. Begitu juga dengan murid yang dulunya belajar di bilik darjah tetapi kini hanya belajar di rumah secara dalam talian. Belajar secara dalam talian ini tidak sama dengan belajar secara bersemuka di dalam bilik darjah. Hal ini kerana kita tahu ada murid yang log masuk di dalam kelas sahaja tetapi video kamera tidak dibuka. Jadi kita tidak tahu sama ada murid itu berada di situ atau tidak. Jadi sebagai guru perlu ada kreativiti bagi memastikan murid dapat bersama dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. Apabila seseorang guru itu mempunyai kreativitinya yang tersendiri, dalam melakukan pelbagai kaedah pengajaran semasa PDPR, ini dapat menjadikan murid itu terus bermotivasi untuk belajar secara dalam talian. Motivasi ini merupakan faktor yang sangat penting dan perlu ada dalam diri murid untuk memastikan keinginan murid untuk terus belajar. Sebagai contoh, guru boleh merancang aktiviti pengajaran yang menyeronokkan dan sesuai untuk menarik minat murid. Misalnya, guru boleh menggunakan kaedah pengajaran yang melibatkan penglibatan aktif pelajar semasa PDPR dijalankan. Salah satunya adalah dengan menggunakan platform pembelajaran berasaskan permainan. Hal ini dapat membantu murid untuk lebih menikmati pengajaran PDPR yang menyeronokkan. Malah Kementerian Pelajaran Malaysia juga turut menggalakkan para pendidik untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menarik minat murid untuk terus mengikuti proses PDPR secara dalam talian agar lebih berkesan. Itu sahaja daripada pandangan saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Ya, itu dia penerangan dan juga kupasan yang amat bermanfaat dari panel kedua kita pada hari ini. Dan berdasarkan huraian serta fakta-fakta yang diberikan, dapat disimpulkan bahawa aspek dalam pengurusan pembelajaran murid perlu diaplikasikan bagi memastikan pengajaran dan juga pembelajaran dapat berjalan seperti yang dirancang, terutamanya dalam keadaan PDPR kita pada ketika ini. Terima kasih kepada panel kedua. Baiklah, pengurusan pembelajaran murid seperti yang dikatakan oleh panel pertama kita sebentar tadi ada menyatakan bahawa pengurusan pembelajaran murid yang efektif dapat membantu guru untuk memastikan murid mencapai tahap pembelajaran yang memuaskan. Oleh itu, tanpa membuang masa, kita persilakan Guru Cemerlang SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur selaku panel kita yang ketiga pada hari ini untuk mengupas dengan lebih terperinci lagi bagaimanakah pengurusan pembelajaran murid ini dapat
mempengaruhi keberkesanan PDPR semasa pandemik ini. Saya persilakan panel kita yang ketiga untuk memberikan kupasan dan juga huraian. Baik, terima kasih saudari moderator Cik Maslia. Sebelum itu, Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada para hadirin yang hadir pada seminar hari ini. Baik, pandemik COVID-19 ini telah membuatkan kita terpaksa keluar daripada zon selesa kita yang sebelum ini. Iaitu jika sebelumnya rutin hidup kita dilakukan secara normal, tetapi kini aktiviti telah banyak berubah dan bertukar kepada norma baharu dan mengikut SOP yang ditetapkan. Pandemik COVID-19 ini yang telah melanda negara kita telah memberi kesan atau impak yang besar kepada sektor pendidikan. Apabila kita lihat lebih ramai pelajar mempunyai masalah dalam pengurusan pembelajaran, ada juga yang keciciran murid dalam PDPR dan lain-lain masalah. Dalam usaha untuk memastikan semua murid-murid tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran, warga pendidik atau warga sekolah mula menggunakan option untuk menjalankan kelas secara atas talian. Pelbagai kebimbangan ataupun kebesaran yang timbul apabila pelaksanaan kaedah pembelajaran secara atas talian ini dijalankan, kerana ada murid yang tidak mempunyai gadget ataupun telefon pintar peribadi, kerana mereka ada yang berkongsi dengan adik-beradik yang lain yang masih bersekolah, dan ada juga yang berkongsi dengan ibu bapa mereka sendiri. Jadi itu merupakan salah satu kebimbangan lah yang timbul apabila PDPR ini mula dijalankan. Dan ada juga pelajar yang tidak mempunyai data internet yang mencukupi, dan juga ada yang tidak mempunyai capaian internet langsung. Ini selalunya kawasan luar bandar atau pedalaman. Bagi kawasan bandar, ia agak mudahlah mendapat capaian internet. Oleh itu, pihak-pihak tertentu ini perlu membantu pengurusan pembelajaran agar mereka dapat belajar dengan selesa, walaupun pembelajaran dan pengajaran hanya berlaku di rumah. Contohnya, pihak yang terlibat untuk memastikan PDPR ini berjaya untuk dijalankan ialah ibu bapa. Ibu bapa ini memainkan peranan penting bagi menjayakan pengurusan pembelajaran murid. Kerana kita hal ini kerana berbeza dengan pembelajaran bersemuka di sekolah, murid-murid ini akan dipantau oleh guru-guru kerana mereka di sekolah. Tetapi berbeza dengan pembelajaran di rumah, ibu bapa ini memainkan peranan mereka lah masing-masing. Apabila pihak Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM memberi arahan bahawa pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah perlu kekal belajar di rumah, jadi ibu bapa ini berperanan lah untuk memastikan anak-anak mereka bersedia untuk belajar walaupun secara dalam talian. Antara contoh keperluan yang boleh ibu bapa sediakan untuk PDPR ini ialah telefon pintar atau gadget untuk mereka melaksanakan PDP, capaian internet yang bagus, dan juga suasana ataupun keadaan yang kondusif, dan juga lain-lain keperluan. Bukan itu sahaja, ibu bapa termasuk guru harus beri motivasi ataupun dorongan kepada para pelajar untuk sentiasa bersemangat menimba ilmu pengetahuan. Motivasi ini merupakan faktor yang sangat penting dan perlu ada dalam diri setiap murid untuk memastikanlah keinginan mereka untuk terus belajar.
anak-anak atau murid-murid ini amat memerlukan bantuan, sokongan, dorongan dan juga motivasi daripada ibu bapa lah terutamanya, kerana PDPR ini berbeza dengan PDP di dalam kelas, seperti yang panel-panel sebelum ini berkata bahawa PDP di dalam kelas berbeza kan. Jadi kita lihat pula peranan guru. Jadi kita dah lihat peranan ibu bapa. Jadi peranan guru pula, mereka bukan sahaja perlu merancang dan mengaplikasi pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran PDP ini secara berkualiti melalui pembelajaran di rumah. Tetapi mereka perlulah meneroka dan juga merancang bagi memastikan murid-murid ini sentiasa bermotivasi untuk terus belajar dan perlu membangunkan pengajaran yang menarik dan menyeronokkan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang sedia ada pada hari ini kan, seperti Kahoot, Busy dan lain-lain. Dan seterusnya guru juga boleh perlu membuatkan setiap murid itu merasa diri mereka istimewa dengan memberi pujian, dorongan dan lain-lain supaya mereka akan rasa bersemangat untuk meneruskan PDPR ini. Jadi pelaksanaan apa yang saya dapat simpulkan ialah pelaksanaan PDPR ini tidak akan berjaya sepenuhnya tanpa kerjasama yang holistik daripada semua pihak. Sama ada dari pihak KPM sehinggalah kepada pihak sekolah, guru dan juga ibu bapa. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan berkaitan dengan keberkesanan PDPR ni. Jadi saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Ya. Terima kasih atas huraian panjang lebar dan juga syarat dengan ilmu dari panel ketiga kita sebentar tadi. Baiklah, berdasarkan penjelasan yang padat dengan ilmu dari panel 3 sebentar tadi, saya dapat simpulkan bahawa pengurusan pembelajaran murid ini sebenarnya pengurusan pembelajaran murid yang baik mengambil kira faktor kesediaan murid-murid, ibu bapa dan juga pihak KPM itu sendiri yang amat berpengaruh dalam mempengaruhi keberkesanan PDPR terutama semasa pandemik ini. Baiklah, kita teruskan seminar pendidikan kita pada hari ini dengan mempersilakan pengerusi PIBG dari SMK Lubuk Merbau Pendang Kedah yang tidak kurang pentingnya pada seminar kita hari ini yang bertajuk pengurusan pembelajaran murid mempengaruhi PDPR. Baiklah, bagi mengetahui sudut pandangan ibu bapa tentang pengurusan pembelajaran murid di SMK Lubuk Merbau Pendang Kedah, di sini kita hadirkan pemimpin tertinggi PIBG iaitu Puan Nur Hidayah dan selaku panel kita yang keempat. Baiklah, berdasarkan pendapat peribadi Puan Siti Nur Hidayah, apakah ciri-ciri pengurusan pembelajaran yang dilihat lebih berkesan sepanjang tempoh PDPR ini dijalankan? Saya persilakan panel kita yang keempat. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator kerana bertanya. Okey, berbalik kepada pertanyaan saudari moderator, pengurusan pembelajaran adalah merupakan elemen yang penting yang perlu diberi penekanan oleh semua pihak, khususnya pihak sekolah. Saya petik dari, sedikit konsep pengurusan daripada Nur Ananisha 2012. Beliau mentakrifkan pengurusan sebagai satu seni bagi melaksanakan proses kerja yang terancang dan dilaksanakan secara sistematik, teratur serta mempunyai garis panduan tertentu. Seperti yang telah diterangkan oleh saudari panel 1 sebentar tadi mengenai konsep pengurusan pembelajaran secara mendalam, jelas dapat kita lihat bahawa pengurusan pembelajaran yang efektif dan efisien ini menentukan keberkesanan PDP yang dijalankan. Walau bagaimanapun, apabila kita membincangkan mengenai isu pengurusan pembelajaran, akan timbulnya beberapa persoalan seperti bagaimana pengurusan pembelajaran yang berkesan, bagaimana pengurusan pembelajaran yang mampu menaikkan pelajaran cemerlang dan sebagainya. Namun,
Setiap individu mempunyai ideanya yang tersendiri dalam menguruskan pembelajaran mereka. Maka berdasarkan kepada sudut pandangan peribadi saya mengenai ciri-ciri pengurusan pembelajaran yang berkesan sepanjang tempoh PDPR yang dijalankan pada masa kini disebabkan oleh pandemik COVID-19, jadi pengurusan pembelajaran sesuai perlu dititik beratkan agar ia relevan dan sesuai dengan persekitaran semasa. Ciri pertama bagi pengurusan pembelajaran berkesan mengikut pandangan peribadi saya adalah merancang, yang mana pengurusan pembelajaran perlulah dirancang terlebih dahulu berdasarkan kepada objektif pembelajaran, sukatan pelajaran dan pengetahuan sedia ada murid. Perancangan berikut adalah meliputi merancang strategi dan kaedah pengajaran, merancang aktiviti pengajaran yang sesuai dengan PDPR yang dijalankan, merancang aktiviti kumpulan secara atas talian menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik, terkini dan kreatif, merancang aktiviti penilaian dan lain-lain. Guru-guru juga digalakkan untuk menginovasikan pelbagai teknik pengajaran, memandangkan PDP sekarang telah dilakukan secara atas talian, bukan lagi secara bersemuka. Jadi guru perlu bijak dalam menarik perhatian anak pelajar-pelajar dia semasa menjalankan PDPR. Pada masa yang sama juga, ia membolehkan seseorang guru itu untuk lebih kreatif, mendalami ilmu teknologi, maklumat dan komunikasi dan sebagainya. Ini adalah satu bonus untuk guru-guru yang tidak mempunyai pengalaman dalam menggunakan kesemua aplikasi-aplikasi atau teknologi yang ada pada masa kini. Dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang lebih berkesan seperti penggunaan video PowerToon, slide PowerPoint, quizzes yang lebih menarik akan memberi kesan kepada keberkesanan proses PDPR. Seterusnya, saya juga berpendapat bahawa ciri pengurusan yang berkesan juga bergantung kepada arahan yang diterima oleh murid daripada guru semasa sesi PDPR dijalankan. Hal ini demikian kerana memandangkan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara atas talian, arahan guru kepada murid perlulah disampaikan dengan tepat, jelas supaya murid tidak berlaku salah faham ataupun untuk memastikan murid dapat bersikap proaktif sepanjang sesi PDPR. Malah, arahan yang mudah difahami ini juga digalakkan bagi memudahkan murid untuk menjawab soalan-soalan guru, lebih-lebih lagi apabila pembelajaran dilakukan secara atas talian ni, sukar untuk guru melihat ataupun mengawal tingkah laku atau tindakan pelajarnya sepanjang sesi PDPR berlangsung. Seperti yang dikatakan oleh panel kedua sebentar tadi, yang mana bila pembelajaran dijalankan secara atas talian ni, kita tak pasti bila pelajar tu lock masuk kelas, kita belum tentu lagi pelajar tersebut fokus dan berada di hadapan skrin mereka untuk mendengar pengajaran guru. Jadi ini sukar untuk guru menjagakan tingkah laku pelajarnya dalam kelas. Jadi melalui arahan, guru juga boleh memberikan arahan lah. Maksudnya bila dalam kelas guru boleh memberi arahan yang jelas, contoh menyuruh pelajarnya untuk masuk ke kelas, fokus pada waktu guru mengajar, menyiapkan tugasan, aktif dalam kelas dan sebagainya. Jadi itu sahajalah pendapat saya mengenai ciri-ciri pengurusan pembelajaran yang berkesan berdasarkan kepada PDP yang dijalankan. Okey, berbalik semula kepada saudari moderator. Terima kasih kepada panel keempat yang memberikan penerangan yang cukup jelas berkaitan pandangan peribadi tentang ciri-ciri pengurusan pembelajaran yang dilihat lebih berkesan sepanjang PDPR ini dijalankan sebentar tadi. Namun begitu, kita tidak juga membelakangi sudut pandangan sekolah itu sendiri. Baiklah, kita teruskan lagi. Berbalik kepada panel kita yang pertama, iaitu pengetua sekolah SMK Lubuk Merpau, Pendang Kedah. Berdasarkan situasi di negara kita sekarang yang masih terikat dengan virus COVID-19
dan situasi pendidikan negara kita sekarang ini yang terpaksa melakukan beberapa perubahan demi memastikan para pelajar masih dalam landasan yang betul. Oleh itu, pada pendapat panel pertama, apakah tindakan pihak sekolah dalam mengendalikan ataupun menguruskan pembelajaran murid semasa PDPR agar dapat mengelakkan keciciran murid-murid dalam pembelajaran? Dipersilakan panel kita yang pertama untuk memberikan hujah dan juga kupasan berkaitan soalan yang diajukan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan, iaitu apakah tindakan pihak sekolah dalam pengurusan murid agar tidak berlaku keciciran pelajar. Seperti mana yang telah saya beritahu tadi, sekolah saya merupakan sekolah di luar bandar. Jadi menjadi kebiasaan iaitu masalah rangkaian jalur lebar yang perlu dihadapi oleh pihak sekolah apabila sesi pengajaran dan pembelajaran ini dilakukan di rumah. Memang tidak dinafikan terdapat sesetengah pelajar yang tidak mempunyai telefon pintar dan juga komputer untuk mengikuti PDPR, tetapi internet ini boleh dikatakan masalah utama yang perlu dihadapi oleh pihak sekolah. Murid-murid ada setengah murid-murid yang perlu bergerak ke tempat lain untuk mendapatkan capaian internet yang baik. Oleh itu, antara perkara utama yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan melakukan tinjauan. Tinjauan ini dilakukan untuk melihat banyak mana ataupun beberapa jumlah pelajar yang boleh mengikuti PDPR secara dalam talian ini, dan juga pelajar yang tidak mempunyai akses internet dan juga pelajar yang tidak mempunyai peralatan internet. Sama ada murid-murid ini perlu berkongsi dengan ibu bapa ataupun adik-beradik yang lain. Okey, tinjauan ini dilakukan adalah untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh itu, salah satu cara yang dilakukan oleh pihak sekolah ini adalah dengan menyediakan modul pembelajaran kepada murid. Setiap guru mata pelajaran ini dia perlu menyediakan modul pembelajaran bagi tempoh-tempoh tertentu, dan ibu bapa akan mengambil modul pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah di pondok pengawal. Waktu bagi setiap tingkatan dan kelas itu adalah berbeza-beza untuk mengelakkan daripada ibu bapa berkumpul. Okey, kemudian modul itu setelah selesai digunakan akan dikembalikan semula ke sekolah mengikut kaedah yang sama, iaitu tarikh yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, dengan adanya modul ini, murid yang tidak mempunyai akses internet boleh mengikuti PDPR yang mengikut PDPR seperti rakan-rakannya yang lain. Yang ada yang boleh kelas secara dalam talian, itu melalui Google Meet, dan juga ada yang hanya menggunakan modul. Tetapi ini yang saya cakap tadi, jika guru menggunakan kaedah lain juga tidak ada masalah jika murid yang mereka belajar itu mempunyai akses internet yang baik. Okey, murid juga dibenarkan untuk berhubung dengan guru bila-bila masa untuk bertanya tentang masalah pembelajaran yang mereka hadapi. Jadi tidak ada masalah untuk murid tidak faham, kecuali murid itu tidak ada keinginan untuk bertanya kepada guru untuk mendapatkan jawapan jika ada masalah. Bagi murid yang berkongsi telefon pintar dengan ibu bapa ataupun adik-beradik yang lain, mereka diberi masa untuk melihat rakaman PDPR yang telah dilakukan oleh guru dan masa untuk membuat latihan yang diberikan oleh guru. Seperti yang saya cakap tadi, murid-murid ini boleh bertanya sebarang soalan kepada guru-guru. Guru-guru bersedia untuk
bekerjasama dan memberi jawapan kepada murid-murid. Seterusnya, bagi memastikan PDPR berjalan dengan lancar juga, guru-guru ini diminta untuk mengubah gaya pembelajaran supaya lebih menarik. Contohnya seperti menyediakan permainan-permainan menggunakan teknologi untuk menarik minat murid-murid untuk menyertai PDPR. Seperti mana yang kita tahu, banyak aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan oleh guru untuk melakukan latihan supaya lebih menarik. Contohnya seperti Booklet, Kahoot, Quizzes dan sebagainya. Banyak lagi permainan-permainan ini. Aplikasi-aplikasi ini sangat membantu dalam proses PDPR. Okay. Selain itu, guru-guru juga tidak digalakkan untuk menyediakan latihan yang membebankan murid-murid kerana kita tidak tahu apa yang sebenarnya masalah yang dihadapi oleh murid di rumah. Mungkin mereka perlu menjaga adik mereka ataupun perlu bekerja ataupun perlu berkongsi telefon pintar dengan adik-adik yang lain. Jadi jika latihan yang membebankan ini boleh menyebabkan murid itu mungkin tertekan dan juga memilih untuk tidak hadir kelas secara PDPR ataupun melakukan latihan yang diberikan oleh guru. Okay. Selain itu, pihak sekolah juga ada mengusahakan untuk mendapatkan komputer kepada pelajar yang memerlukan, khususnya kepada pelajar yang perlu menduduki peperiksaan. Ini adalah satu alternatif yang diusahakan oleh pihak sekolah untuk memudahkan murid tersebut menyertai PDPR dan mereka tidak mempunyai alasan untuk tidak hadir kecuali jika mempunyai masalah talian internet ataupun rangkaian jalur lebar. Okay, bagi mengawal kehadiran murid pula supaya tidak merosot, pihak sekolah telah membuat satu alternatif iaitu menyediakan sijil dan juga ganjaran kepada pelajar yang menyertai kelas dan membuat latihan. Sijil dan ganjaran ini akan diberikan mengikut tempoh masa tertentu. Hal ini dilakukan untuk bertujuan untuk memberi semangat kepada murid supaya lebih seronok untuk belajar. Ini adalah beberapa tindakan yang dilakukan oleh sekolah untuk mengurus pembelajaran murid agar mereka boleh belajar dengan selesa dan juga lebih bersemangat untuk belajar supaya tidak berlaku kececiran pelajar sepanjang pandemik sepanjang penularan COVID-19 ini berlaku. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama kita. Sekarang sudah lagi bersulu bahawa pihak sekolah sebenarnya tidak bersikap lepas tangan berkaitan hal-hal yang berkaitan pengurusan pembelajaran murid. Ini kerana tugas menjaga keperluan pendidikan murid-murid terletak kepada guru dan juga sekolah. Dan ini tidak seperti yang digembar-gemburkan oleh pihak luar di mana guru-guru bersikap lepas tangan terhadap pengurusan pembelajaran murid sepanjang tempoh PDPR ini berlangsung. Harap huraian yang diberikan oleh panel kita yang pertama jelas. Baiklah, sebentar tadi kita telah mendengar penerangan dari panel pertama selaku Pengetua SNK Lubuk Melbau, Pendang Kedah tentang tindakan yang bakal diambil oleh pihak sekolah semasa mengendalikan pembelajaran murid semasa PDPR. Jadi sekarang kita dengarkan pula penjelasan Guru Cemerlang SNK Tinggi Setapak Kuala Lumpur iaitu Puan Saleha selaku panel kedua. Oleh itu, sebagai seorang guru cemerlang yang telah lama berkhidmat khususnya dalam tempoh masa pandemik ini, adakah terdapat sebarang masalah yang dihadapi sepanjang tempoh masa PDPR ini? Saya persilakan panel kita yang ketiga. Terima kasih saudari moderator Cik Masya.
balik kepada tajuk kita, iaitu tajuk webinar itu, memang tidak dinafikan bahawa pengurusan pembelajaran murid ini mempengaruhi PDPR dan juga merupakan perkara yang perlu kita ambil berat, kerana sepanjang PDPR murid-murid belajar sendiri di rumah dengan bantuan guru-guru secara dalam talian dan juga dan pemantauan daripada ibu bapa bagi memastikan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ini ketika negara kita masih berhadapan dengan ancaman wabak COVID-19. Seorang guru itu sebenarnya perlu kreatif seperti mana yang diberitahu oleh panel sebelum ini. Seorang guru perlu kreatif dalam mencari kaedah terbaik dan menukar cara pembelajaran mengikut kesesuaian pelajar. Untuk kepada soalan moderator, sepanjang saya mengajar murid-murid saya secara dalam talian, sedikit sebanyak kita dapat kenal pasti masalah-masalah murid dalam pengurusan pembelajaran. Tentang masalah yang dihadapi masa tempoh masa PDPR, semestinya ada. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian dalam kelas saya. Saya dapati ramai pelajar yang hilang tumpuan ataupun tidak fokus semasa PDPR dijalankan. Contohnya saya menggunakan platform Google Meet sebagai medium pengajaran saya. Apa yang berlaku ialah apabila saya bertanya soalan, semua pelajar senyap menjadi diam. Ada juga yang apabila dipanggil nama tidak menyahut, dan juga ada yang terus keluar daripada platform Google Meet itu. Dan hal ini bukan sahaja berlaku di dalam kelas saya, tetapi juga berlaku dalam kelas subjek-subjek lain. Apabila disiasat dengan bertanyalah kepada ibu bapa murid-murid tersebut di dalam kelas itu, murid-murid ini didapati bermain permainan dalam talian lah. Maksudnya mereka membuka dua aplikasi lah, maksudnya satu PDP untuk log masuk dalam PDPR, dan juga sambil bermain permainan dalam talian. Jadi ini merupakan satu masalah di mana mereka tidak terlihat tidak mempunyai pengurusan masa pembelajaran yang betul. Jika masalah ini berlarutan, kita akan memberi kesan impak yang negatif lah kepada pelajar itu sendiri. Hal ini kerana mereka akan sukar memahami sesuatu topik yang diajarkan dalam kelas, dan juga tidak dapat menyiapkan kerja sekolah mengikut masa yang diberikan, dan juga tidak hadirlah, dikira tidak hadir di dalam kelas melalui inilah aplikasi yang telah disediakan. Jadi apabila saya dapati masalah ini berlaku dan berbincang dengan semua guru dan pihak sekolah telah memintalah untuk guru kelas terutamanya untuk menghubungi ibu bapa bagi mengatasi masalah ini. Makluman kepada ibu bapa sangat pentinglah supaya murid-murid dapat menguruskan masa pembelajaran mereka dengan pemantauan ibu bapa. Ini apa yang saya sebutkan sebentar tadilah pada soalan yang pertama yang diajukan oleh saudari moderator. Ini salah satu masalah di mana peranan ibu bapa dan juga guru untuk bekerjasama mengatasi masalah ini. Jadi itu saja yang dapat saya kira boleh kongsikan berkaitan pengalaman saya mengajar sepanjang PDPR ini. Jadi saya berbalik kepada saudari moderator.
Baiklah, berdasarkan kupasan yang dilakukan oleh panel ketiga kita, saya dapati bahawa masalah-masalah yang dihadapi sememangnya satu isu yang amat hangat diperkatakan sekarang sama ada oleh guru dan juga ibu bapa. Terima kasih kepada panel ketiga kita yang memberikan penerangan dengan jelas, tepat dan juga mudah difahami sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan. Kita telah mendengar permasalahan yang dihadapi dan juga tindakan yang diambil oleh pihak sekolah berkaitan pengurusan pembelajaran murid ini yang mempengaruhi keberkesanan PDPR. Oleh itu, sekarang kita tampilkan pula panel keempat kita iaitu pengerusi PIBG SMK Lubuk Perbau Kendang Kedah untuk membuat perkongsian tentang masalah ataupun isu yang sering kali dibangkitkan oleh ibu bapa berkaitan dengan pengurusan pembelajaran murid sepanjang tempoh masa PDPR ini. Saya persilakan panel kita yang keempat untuk membuat sedikit perkongsian. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Okey, saya bagi pihak PIBG sekolah, saya telah menerima banyak aduan dan juga keluhan daripada ibu bapa pelajar sejak daripada bermulanya sesi pembelajaran secara atas talian atau kita kenalnya sebagai PDPR sehingga ke hari ini. Kerana kita sedar bahawa semenjak terjadinya COVID-19 yang sedang melanda negara kita, banyak aktiviti masyarakat telah tergendala dan terhad kerana perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi mengelakkan berlakunya jangkitan virus COVID-19. Jadi bidang pendidikan ini adalah salah satu bidang yang turut terkesan ekoran daripada pandemik yang melanda, dan bidang pendidikan juga telah mengalami banyak perubahan dari semasa ke semasa agar pendidikan ini dapat terus dijalankan seperti biasa mengikut keadaan semasa. Justru KPM telah memperkenalkan pembelajaran dan pengajaran secara atas talian iaitu PDPR sebagai salah satu inisiatif bagi memastikan murid-murid sekolah tidak ketinggalan dalam pelajaran. Namun, tidak dinafikan bahawa dunia pendidikan telah menerima banyak cabaran sepanjang sesi PDPR dijalankan. Dan golongan ibu bapa terutamanya masih ada yang masih belum menormalisasikan PDPR dengan pembelajaran terkini anak-anak mereka, kerana masih ada setengah ibu bapa yang memandang rendah terhadap PDPR sehingga mengabaikan pelajaran anak-anak mereka sepanjang sesi PDPR dijalankan. Jadi berbalik kepada soalan moderator tadi, iaitu masalah atau isu yang sering dibangkitkan oleh ibu bapa berkaitan dengan pengurusan pembelajaran murid sepanjang tempoh PDPR adalah salah satunya ibu bapa yang sibuk bekerja sehingga mengabaikan pelajaran anak-anak. Okey, dekat sini mengabaikan pelajaran anak itu adalah ibu bapa yang tiada masa untuk mengambil perhatian pembelajaran anak-anak mereka. Jadi saya akui kebanyakan ibu bapa pelajar di sekolah saya kebanyakannya adalah daripada mereka yang berkejaya atau bekerja, tidak kiralah bekerja sebagai bekerja dengan pihak NGO maupun sebagai kaki tangan awam, dan selebihnya adalah daripada ibu bapa yang bekerja sendiri. Jadi perbezaan pekerjaan setiap ibu bapa pelajar ni juga turut mempengaruhi pengurusan pembelajaran murid. Kerana jika kita lihat ibu bapa yang bekerja mengikut waktu pejabat, kebiasaannya mereka ni tidak mempunyai masa yang cukup untuk memantau pelajaran anak-anak mereka dari segi kehadiran anak-anak ke sekolah, kerja sekolah anak-anak dan sebagainya, kerana mereka kerana mereka juga perlu bekerja
pada waktu pagi dan petang. Jadi oleh itu boleh dikatakan bahawa keberkesanan pembelajaran murid turut dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dalam pengurusan pembelajaran anak-anak mereka, iaitu ibu bapa perlu sentiasa memantau aktiviti pembelajaran anak-anak dengan memastikan anak-anak sentiasa mengikuti PDPR, memastikan anak-anak menyiapkan kerja rumah dan lain-lain. Seterusnya adalah masalah gadget juga turut diutarakan ataupun menjadi isu yang dipersoalkan oleh ibu bapa sepanjang sesi PDPR dijalankan, yang mana banyak ibu bapa mengatakan bahawa ketiadaan telefon pintar menjadi penghalang kepada anak-anak mereka daripada mengikuti kelas secara atas talian. Ini kerana bagi ibu bapa yang berpendapatan rendah, terutamanya mereka tidak mampu untuk membelikan telefon pintar buat setiap anak-anak mereka. Okey. Jadi mereka mengatakan anak-anak mereka terpaksa berkongsi telefon pintar untuk masuk ke kelas. Contoh sekiranya contohlah saya bagi contoh yang mudah, contoh bila anaknya yang tingkatan 2 ada kelas pagi. Jadi di belah petang abangnya pula yang masuk. Jadi mereka terpaksalah bergila-gila untuk masuk ke kelas dan mereka juga terpaksa bergila-gila telefon pintar untuk menyiapkan tugasan sekiranya guru memberikan tugasan secara atas talian, contohnya kuis dan sebagainya. Jadi masalah gadget juga adalah salah satu isu yang sering dibangkitkan oleh ibu bapa apabila disoal mengenai pengurusan pembelajaran anak-anak berkaitan dengan ketidakhadiran ke kelas, tidak menyiapkan kerja rumah dan sebagainya. Isu yang terakhir yang saya akan bahaskan adalah masalah internet. Okey, masalah internet adalah masalah yang dominan sekiranya kita membincangkan mengenai isu PDPR. Ini kerana memandangkan lokasi di sekolah saya terletak di kawasan di luar bandar. Jadi bila kawasan di luar bandar, kita tahu seperti yang sedia maklum, jaringan internet di kawasan luar bandar adalah agak lemah. Jadi isu masalah internet juga sering diutarakan oleh ibu bapa pelajar di sekolah berkenaan yang menjadi masalah utama anak-anak mereka tidak dapat mengikuti PDPR yang dijalankan, terutamanya apabila guru-guru mereka menjalankan kelas melalui Google Meet, platform internet yang lain dan sebagainya. Dengan ini, masalah internet juga menjadi isu yang sering dibangkitkan oleh ibu bapa di sekolah berkaitan dengan pengurusan pembelajaran pelajar kerana ketiadaan internet secara tidak langsung menghalang pelajar untuk mengikuti PDPR yang dijalankan oleh guru-guru mereka. Dan jelaslah bahawa bukan sahaja masalah sikap ibu bapa atau masalah kekurangan gadget semata-mata yang menjadi isu dalam memastikan keberkesanan pengurusan pembelajaran pelajar. Malahan masalah internet ini juga menyumbang kepada ketidakberkesanan pengurusan pembelajaran murid sepanjang PDP yang dijalankan. Itu sahajalah yang dapat saya simpulkan mengenai isu masalah yang diutarakan ataupun yang menjadi isu utama yang dipersoalkan oleh ibu bapa di sekolah saya sebagai wakil PIBG sekolah Lubuk Merbau. Okey, saya berbalik semula kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada panel keempat atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Ia sememangnya satu masalah yang perlu dititik beratkan bagi memastikan pengurusan pembelajaran murid dapat dilaksanakan dengan baik. Baiklah, sekarang kita beralih pula dalam perbincangan seterusnya, iaitu langkah inovasi bagi memastikan pengurusan pembelajaran murid semasa PDPR ini berjalan dengan lancar. Oleh itu, saya persilakan panel kita yang ketiga untuk berkongsi ataupun menjelaskan inovasi yang telah dihasilkan sebagai satu penambahbaikan kepada sistem dan juga kaedah yang sedia ada sekarang seperti aplikasi-aplikasi ataupun laman-laman web tertentu. Saya persilakan panel kita yang ketiga untuk berkongsi tentang inovasi yang telah dilakukan.
Baiklah, setelah saya meneliti isu berkenaan masalah pengurusan murid sepanjang tempoh PTPR ini, satu inovasi baru telah saya hasilkan sebagai penambahbaikan kepada sistem dan kaedah yang sedia ada sekarang. Oleh itu, saya telah membina satu sistem yang dinamakan sekolah saya. Di dalam sistem ini terdapat semua yang berkaitan pengurusan pembelajaran murid. Sistem ini membolehkan ibu bapa atau murid itu sendiri melog masuk ke dalamnya. Antara kelebihan inovasi ini ialah mudah digunakan, iaitu dengan mengklik pada link yang diberikan dan juga imbas kod QR bagi penggunaan iOS. Dengan ini, ibu bapa dapat memantau pembelajaran anak-anak. Ibu bapa juga boleh mengakses jadual yang terdapat dalam sistem yang disediakan untuk melihat kelas yang sepatutnya dihadiri oleh anak-anak mereka. Selain itu, ibu bapa juga boleh menyemak kehadiran anak-anak mereka sama ada hadir ke kelas secara PDPR ataupun tidak. Seterusnya, ibu bapa juga boleh memantau kerja sekolah anak-anak sama ada anak mereka menghantar ataupun tidak latihan yang diberikan oleh guru. Sebentar saya tunjukkan sistem yang telah saya guna. Di sini saya paparkan sekolah saya. Sebelum itu saya minta maaf kerana saya tidak dapat menunjukkan paparan penuh sistem ini kerana sistem ini hanya boleh diakses melalui perisian Android sahaja oleh ibu bapa. Saya sebagai selaku admin atau editor, hanya paparan ini saja yang boleh saya tunjukkan. Tetapi tidak mengapa, saya akan terangkan satu persatu bagaimana inovasi ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah pengurusan murid ini. Di sini saya paparkan inovasi yang telah saya bina, iaitu sistem yang bernama sekolah saya. Sebelum itu, saya minta maaf kerana saya tidak dapat menunjukkan paparan penuh sistem ini kerana sistem ini hanya boleh diakses melalui perisian Android oleh ibu bapa sahaja. Saya sebagai selaku admin atau editor, hanya paparan ini sahaja yang boleh saya tunjuk. Tetapi tidak mengapa, saya akan terangkan satu persatu bagaimana inovasi ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah PDPR murid. Berikut adalah sistem yang dinamakan sekolah saya. Boleh dilihat di sini beberapa link yang telah saya masukkan. Seperti yang saya katakan tadi, dalam sistem ini terdapat senarai semak kehadiran murid secara PDPR mengikut tingkatan dan kelas. Ibu bapa boleh menyemak kehadiran anak-anak mereka di sini untuk melihat sama ada anak-anak mereka hadir ke kelas ataupun tidak secara PDPR. Hanya tekan link berikut untuk melihat senarai semak yang telah dimasukkan oleh guru di dalam sistem ini. Seterusnya ialah ibu bapa juga boleh memuat turun jadual waktu anak-anak mereka untuk melihat kelas yang sepatutnya dihadiri oleh anak-anak mereka. Saya tunjukkan contoh. Misalnya untuk kelas tingkatan 1A1, ibu bapa hanya tekan di sini saja, kemudian jadual akan ditunjukkan terus kepada ibu bapa. Begitu juga dengan kelas-kelas lain sehingga tingkatan 5. Seterusnya ialah kerja rumah yang dibuat naik oleh guru di dalam sistem ini. Anda dapat lihat kerja rumah seperti saya tekan. Misalnya tingkatan 1A1. Berikut adalah latihan kerja rumah yang diberikan oleh guru untuk tingkatan 1A1 Bahasa Melayu, iaitu tata bahasa.
Jadi ibu bapa boleh memantau kerja rumah yang diberikan oleh guru sama ada untuk anak melakukan latihan yang diberikan mengikut masa yang diberi oleh guru. Suka diingatkan juga perubahan atau penambahan maklumat adalah berubah dari semasa ke semasa. Oleh itu, ibu bapa perlu melewati laman ini untuk memastikan anak-anak anda tidak terlepas dari sebarang maklumat yang dimuatnai oleh guru di dalam sistem ini. Sistem ini walaupun dilihat mampu menangani masalah pengurusan yang dibincangkan tadi, namun pastinya sistem ini mempunyai kelemahan yang tersendiri. Kelemahan sistem ini adalah ibu bapa perlukan capaian internet untuk mengakses, terutamanya untuk melihat kerja rumah yang diberi oleh guru di dalam sistem ini. Saya kira bagi sekolah bandar tidak menjadi masalah untuk capaian internet seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak Kuala Lumpur ini. Tetapi ia menjadi masalah apabila sistem ini digunapakai untuk sekolah luar bandar kerana memerlukan internet untuk mengakses. Itulah yang menjadi kelemahan kepada sistem ini yang telah saya bina ini. Saya kira itu sahaja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Sazwani di atas perkongsian inovasi yang begitu menarik sekali itu sebentar tadi, iaitu penciptaan ataupun inovasi yang diberikan nama sebagai sekolah saya ataupun Mobintio. Bagi saya ia adalah satu usaha yang amat menarik dan saya berharap dengan adanya inovasi sedemikian akan dapat membantu murid dan juga pihak sekolah dalam pengurusan pembelajaran murid secara PDPR. Ini kerana ibu bapa dan guru dapat memantau dan juga menyemak kehadiran serta tugasan-tugasan yang diberikan kepada murid. Berdasarkan seminar pendidikan kita pada hari ini, dapat disimpulkan bahawa pengurusan pembelajaran murid mempengaruhi keberkesanan PDPR, iaitu terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh sekolah seperti faktor keberkesanan PDPR ini dipengaruhi oleh pentadbiran sekolah dan juga murid serta KPM itu sendiri. Selain tindakan yang diambil oleh pihak sekolah itu serta kita juga dapat mengetahui masalah ataupun keluhan ibu bapa berdasarkan penerangan daripada panel kita yang keempat sebentar tadi. Namun begitu, bagi memastikan pengurusan pembelajaran murid ini berkesan, inovasi yang telah direka khusus bagi membantu pengurusan pembelajaran murid di sekolah pada ketika ini dan juga kelak amatlah membantu pihak sekolah. Okay, baiklah. Sekarang seminar ini diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Dipersilakan para hadirin untuk bertanya soalan kepada para panel kita yang hebat pada hari ini. Dipersilakan.